Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya Edwin Tanjin Wei, seorang pelajar dari SMK Bukit Katil, kod sekolah 2095. Beradanya saya di sini hari ini adalah untuk saya berkongsi bersama anda buku yang bertajuk Napoleon Bonaparte, Sang Penakluk Eropah. Buku ini ditulis oleh Noel Simsolo, Fabrizio Fiorentino dan Jean Toulade. Penterjemahan buku ini dilakukan oleh Muhammad Azwan Ali dan buku ini diterbitkan oleh PTS Publishing House. Harga buku ini adalah RM20 di Semenanjung Malaysia dan RM23 di Malaysia Timur. Buku ini mengenai kisah kehidupan Napoleon Bonaparte, seorang lelaki dari Pulau Corse yang bakal menjadi Maharaja Francis yang pertama. Napoleon Bonaparte dilahirkan di Pulau Corse yang pada awalnya merdeka. Namun, perjanjian rahsia berlaku di antara pihak Kerajaan Francis dan Republik Genoa yang menjual Corse. Perkara ini ditentang hebat oleh Republik Corse dan rakyatnya. Namun begitu, mereka dikalahkan oleh tentera Francis. Napoleon yang mencintai tanah airnya berhasrat untuk memerdekakan Corse dari penjajahan Francis. Ayahnya, Charles Bonaparte, turut berhasrat untuk memerdekakan Corse, namun disebabkan kekalahan Republik Corse, ayahnya memihak kepada pihak Francis. Persahabatan antara ayahnya dan Governor Francis Corse membantu Napoleon untuk melanjutkan pelajaran di Francis. Namun, disebabkan identiti Corse yang tebal dalam diri Napoleon, beliau ditertawakan dan dipulau oleh rakan sebayanya. Hanya seorang sahaja, lelaki yang bernama Bourlene yang ingin menjadi sahabat Napoleon. Walaupun dipulaukan, namun Napoleon belajar bersungguh-sungguh. Berkat usaha beliau, Napoleon diterima masuk ke dalam Kolej Ketenteraan Paris pada umur 16 tahun. Namun, ayahnya meninggal dunia pada tahun 1785. Beliau menjadi ketua keluarga, walaupun abangnya, Joseph Napoleon, merupakan anak sulung keluarga mereka. Saat Napoleon sedang belajar cara mengendalikan meriam, Revolusi Prancis telah pun bermula. Keganasan yang berlaku memberi impak yang besar kepada Napoleon, yang berpendapat bahawa mereka yang berkuasa boleh menghalang keadaan daripada menjadi lebih teruk. Napoleon kembali ke Corsa untuk bersekutu dengan Kekuatan Gerakan Pembebasan Corse, Pasquale de Paoli. Namun, dia menentang sekerasnya Paoli bersekutu dengan Inggris. Apabila Napoleon memutuskan hubungan dengan Paoli, beliau terpaksa meninggalkan Corse bersama keluarganya untuk mengelak risiko pembunuhan oleh penyokong Paoli. Napoleon Bonaparte memihak kepada pihak Republik Prancis yang diketuai oleh Maximilien Robespierre yang menentang mereka yang menyokong sistem beraja, iaitu pihak Ancien Regime. Oleh itu, pihak Republik Prancis menghantar Napoleon untuk menawan semula kota Toulon yang ditawan pihak Ancien Regime. Napoleon berjaya, namun berlakunya pergolakan politik di Prancis yang menyebabkan pihak yang menyokong Maximilien jatuh. Napoleon dipenjarakan. Namun, beliau dibebaskan kerana kemenangan di Toulon. Napoleon kemudiannya ditugaskan untuk menewaskan pihak Ancien Regime yang ingin menggulingkan kerajaan. Sekali lagi, beliau berjaya menewaskan mereka. Napoleon menjadi terkenal apabila berjaya mengalahkan tentera Itali di Jambatan Lodi. Walaupun tentera Prancis lemah dan kelaparan, namun karisma Napoleon dan sifat kepimpinan beliau menyebabkan ramai tentera Prancis berani mati untuk mencapai kemenangan. Kemenangan Napoleon di Itali mematahkan semangat pihak tentera bersekutu pertama dan memberi kemenangan besar kepada Republik Prancis. Di tanah besar Prancis, berlakunya pemberontakan Ancien Regime, namun Napoleon berjaya mematahkan pemberontakan tersebut. Dengan kemenangan ini, Napoleon mengawini Josephine, seorang balu yang berumur 6 tahun lebih tua daripada Napoleon. Selepas itu, Napoleon dihantar ke Mesir untuk berperang dengan Empire Turki Ottomania yang bersekutu dengan Inggris. Walaupun Napoleon menang kebanyakannya pertempuran di Mesir, namun
Perancis bakal menghadapi perang dengan Empire Austria dan Empire Russia dalam perang bersekutu kedua. Menurut pandangan saya, kita perlulah mencontohi Napoleon Bonaparte yang mencintai negaranya dan ingin membebaskan negaranya daripada tangan penjajah. Beliau juga ingin membawa keamanan di dunia dan beliau memahami kepentingan untuk belajar bersungguh-sungguh. Saya rasa rakan-rakan dan cikgu semua perlulah mencari nilai-nilai murni yang baik di dalam buku ini kerana Napoleon Bonaparte merupakan seorang yang berani dan seorang yang mencintakan tanah airnya. Baiklah, itu sahaja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.